Jadi kalau kita ada emas, kita boleh pinjam dengan orang tapi kita letak emas sebagai satu cagaran. Tuan Nazim, orang kata emas ni boleh bantu kita ketika kecemasan dan terdesak. Boleh tak dia menampung kita waktu kecemasan dan waktu kita susah? Emas membantu kita waktu kecemasan, waktu terdesak, dan saya tambah lagi satu, waktu kita memerlukan. Apa yang biasa kita nampak ialah emas ni sama ada kita boleh jual ataupun kita boleh aranukan. Saya dalam 3 minggu lepas, saya ada pergi ke Aranu kerana waktu tu saya dapat satu peluang untuk bisnes yang mana saya dah buat kira-kira saya akan dapat return of investment ROI dalam masa yang sekejap melebihi upah simpan ataupun sekarang ini dipanggil charge keuntungan. Jadi saya bawa emas saya pergi kepada Aranu dan saya dapat duit, saya settlekan bisnes saya yang saya perlukan tadi, kemudian dah jual balik barang tu, saya pergi tebus balik. Itu adalah satu cara yang cukup bagus lah. Itu membantu kita waktu kita memerlukan. Sekarang ni ramai antara kita, kalau kita tengok di Facebook ramai bercerita tentang duit pinjam. Orang pinjam tak bayar, pinjam bulan lepas, pinjam tahun lepas. Ada yang pinjam 4-5 tahun lepas tapi tak bayar. Sebab itulah kalau saya setelah banyak kali dah terlingkup dek pinjaman kawan-kawan orang yang kita kenal, biasanya kita bagi pinjaman ni bukan kepada orang yang kita tak kenal, tapi orang yang kita kenal. Itu adalah masalah kita lah sebenarnya. Jadi kalau kita ada emas, kita boleh pinjam dengan orang tapi kita letak emas sebagai satu cagaran. Saya pernah juga berlaku, kawan saya nak balik kampung, ada emergency, apa yang dia buat, dia nak pakai duit 500. Dia datang jumpa saya, dia cakap nak pakai 500, dia tahu saya susah nak bagi hutang. Dia letak 1 dinar dan dia ambil duit 500. Bila dia dah letak 1 dinar itu dia jadi satu tanggungjawab. Saya bukan nak ambil keuntungan, nak ambil upah simpan, tak adalah, saya tak ada ambil apa pun. Cuma bila orang letak 1 dinar dan dipinjam 500, kita akan rasa dia tu bertanggungjawab untuk membayar. Dan dia sendiri pun, disebabkan 1 dinar itu nilai dia 1,000, waktu itulah nilai dia lebih kurang RM1,000, dia akan rasa kalau dia tak bayar hutang, dia akan rugi. Jadi ini menyebabkan senang. Sebagai kita orang biasa ni pun, kalau boleh lah simpan dah 1 dinar ke 10 gram ke kat rumah. Kalau ada apa-apa emergency, kita boleh gunakan benda tu. Kita boleh pergi gadai, ataupun kita boleh jual, ataupun kita boleh pinjam duit orang dan letakkan emas sebagai satu cagaran. Itu untungnya kalau kita ada emas di tangan. Kalau kita perasan waktu PKP tahun lepas, waktu lockdown, orang tak boleh nak buat apa. Kebanyakan kawan-kawan saya adalah peniaga. Kerana saya adalah orang berniaga juga, kawan-kawan saya kebanyakan adalah peniaga. Yang simpan emas ni untung. Sebab waktu memerlukan, mereka boleh jual atau menggadai emas. Kita tengok lepas PKP, lepas lockdown, keluar berita, di-share dekat Facebook, di akhbar, media sosial mana-mana sekalipun, orang beratur dekat pajak gadai. Sama ada mereka beratur nak jual atau nak gadai barang emas yang ada di tangan, ataupun mereka nak sambung balik emas yang berada di pajak gadai tersebut. Tapi di situ kita dapat lihat bahawa walaupun berlaku kemudaratan kepada ekonomi kita, tapi dengan adanya emas ia dapat membantu meringankan bebanan apa yang kita tanggung sebelum tu. Bila kita simpan emas, kita mesti ada target. Kenapa kita simpan emas tu? Macam saya cerita tadi sebelum ni, kita nak beli rumah, bayar deposit rumah untuk perbelanjaan, anak kita sama belajar. Ataupun dalam masa terdekat, mungkin kita target nak simpan 10 dinar. 10 dinar ni untuk apa? Untuk kita pergi umrah. Kadang-kadang umrah sekarang ni lebih kurang RM10,000 lah, RM7,000, RM8,000 ada. Kalau nak selesa, kita ambil umrah yang berharga RM10,000. Mungkin 3 tahun lepas, waktu harga emas sekitar bawah RM200, 10 dinar mungkin berharga sekitar RM10,000 ataupun RM9,000. Kita target untuk kita pergi umrah. Kita target 10 dinar untuk kita pergi umrah. Bila capai target 10 dinar, kita dah boleh pergi umrah. Sekarang ini 10 dinar nilainya RM12,000. Tadi kita boleh plan untuk pergi umrah yang biasa. Dengan RM12,000 kita boleh pergi umrah dengan yang lebih selesa lagi. Mungkin kita boleh tinggal di Mekah di hotel Menara Jam, berjalan dekat ke Masjidil Haram. Jadi dengan simpanan emas tadi, bila kita ada matlamat, sampai tempatnya, sampai tempohnya, kita boleh gunakan balik untuk matlamat kita tadi. Itu saya kata tadi, kalau untuk kecemasan boleh, terdesak boleh, dan waktu bermatlamat, dah capai matlamat kita pun boleh, tak ada masalah. Selain daripada simpan duit, saya kurang simpan tunai sebenarnya. Kita ingat Robert Kiyosaki kata, savers are loser. Orang yang simpan duit ni akan dimakan inflasi. Jadi lebih baiklah kita simpan emas. Kalau boleh lah, biar ada di tangan kita 10-20 gram ataupun 10-20 dinar. Bila waktu kita memerlukan, terdesak apa-apa, kalau malam tu Aranu tutup,
Kalau kita nak jual kedai emas pun tutup, public gold pun tutup, kita boleh pergi jumpa orang, kita boleh letak sebagai satu cagaran untuk kita pinjam duit dengan mereka. Saya jamin kalau kita ada emas itu, pergi pada orang yang tepat, mereka tanpa rasa sangsi boleh bagi pinjaman kepada kita dengan mudah.